Ni kita akan berkenal dahulu apa itu PLC dan minta semua untuk membuat sedikit rujukan lah sebelum mengikuti kuliah kita pada hari ini. Okey, saya akan share kepada kamu berkaitan dengan slide berkaitan dengan pengenalan pada PLC ini ya. Okey, untuk pengenalan pada PLC, yang pertama kita akan pergi kepada slide yang seterusnya, iaitu hasil pembelajaran yang akan kamu perolehi apabila selesai kelas kita pada hari inilah. Okay, yang pertama untuk bab ni dia ada 4 LO, Learning Outcome. Yang pertama menerangkan definisi PLC. Yang kedua menerangkan fungsi PLC. Yang ketiga menyatakan jenis binaan PLC. Dan keempat menerangkan kebaikan PLC. Okay, untuk siri kuliah pada hari ini kita akan cover hanya 2 ini sajalah, iaitu definisi PLC dan fungsi PLC. Okey, kita pergi kepada definisi PLC. Okey, definisi ini menurut kepada National Electrical Manufacturer Association of America ataupun NEMA, PLC ini merupakan satu peranti elektronik beroperasi digital yang digunakan dalam persekitaran industri. So bermaksud PLC ini dia merupakan elektronik lah dan dia digunakan di persekitaran industri. Okay, yang kedua menggunakan ingatan yang boleh diatur cara untuk simpanan dalaman. Okay, PLC ini dia boleh diprogramkan lah mengikut pada apa kita punya sistem yang kita bangunkan tersebut. Okay, yang seterusnya arahan-arahan untuk melaksanakan fungsi tertentu seperti logik, turutan, pemasa, pembilang dan pengiraan matematik. Okay, ni dia punya kelebihan PLC itulah, dia boleh buat fungsi logik. Logik ni maksudnya 1010 lah, iaitu on off. Yang keduanya turutan, dia punya sequence. Yang ketiganya pemasaan ataupun timer lah, kegunaannya kebanyakan menggunakan timer seperti lampu traffic light ataupun yang lain-lain. Okay, pembilang untuk membilang lah, untuk count, contohnya macam sistem parking kenderaan kan, dia akan bilang masuk dan yang keluar. Dan ketiga pengiraan matematik, ini untuk tambah tolak darab bahagi lah. Okay, yang seterusnya mengawal berbagai mesin atau proses melalui modul masukan dan keluaran digital ataupun analog. Okay, dia boleh mengawal input output lah ataupun I/O yang menggunakan digital ataupun analog lah. Okey, yang seterusnya kita pergi kepada fungsi PLC. Okey, fungsi PLC ada pelbagai fungsi kawalan, iaitu sebagai kawalan jujukan, kawalan jujukan, kawalan canggih dan kawalan seliaan. Okey, apa yang dimaksudkan dengan kawalan jujukan, canggih dan seliaan? Kita pergi kepada slide yang seterusnya. Okey, ini penerangan berkaitan dengan fungsi PLC berkaitan dengan jujukan. Jujukan merupakan geganti kawalan logik konvensional lah. Okay, kalau sebelum ni kita menggunakan relay untuk buat switching. Yang relay tu yang banyak, tapi menggunakan PLC ni dia boleh reducekan dia punya relay dan kita boleh programkan dia lah. Okay, yang kedua yang basic punya fungsi iaitu pemasa dan pembilang. Dan yang ketiga ni dia mengawal mesin atau proses kawalan automatik ataupun separuh automatik dan manual. Okay. Dia punya application dia untuk yang basic-basic je lah. Okay. Kalau untuk kawalan canggih ni, dia boleh membuat operasi tambah, operasi matematik. Okay. Seperti tambah, tolak, darab dan bahagi. Kawalan analog. Okay. Dan dia punya application-nya lebih kepada advance lah. Kita boleh buat untuk kawalan servo motor dan kawalan stepper motor. Okay. Kalau fungsi jujukan ni dia tak boleh buat kawalan tu lah. Okay, yang seterusnya kawalan seliaan ni dia lebih kepada proses paparan dan penggera. Maksudnya PLC tu dia lebih kepada konsep HMI lah, iaitu Human Machine Interface. Okay. Kita boleh monitor kita punya
keadaan sistem kita ni di site ataupun di kawasan industri tanpa kita perlu ke tempat tersebut dan kita hanya monitor depan kita punya komputer sahaja. Okay, dia boleh dianalyze dan paparan kerosakan. So kalau ada sensor rosak ke apa-apa, dia boleh display di kita punya komputer lah. Okay, dia mengandungi antara muka dengan komputer. So dia ada interface lah antara komputer dengan mesin tu, dan dia boleh ada pencetak. So kalau kita nak tengok analyze ke apa-apa ke berkaitan dengan production kilang tu, kita boleh menggunakan pencetak lah. Dan dia menggunakan rangkaian automasi kilang. So dia link antara PLC semua tu, dan dia boleh display kepada komputer kita. Dia sama ada menggunakan rangkaian LAN ataupun WAN. LAN ni dia menggunakan rangkaian Local Area Network. Okay. So itu saja untuk kelas kita pada hari ini, iaitu kita telah cover tadi berkaitan dengan yang pertamanya iaitu definisi PLC dan yang keduanya fungsi PLC. Okay. So anda boleh rujuk kembali nota ini dan buat sedikit rujukan tambahan lah di internet ke apa ke. Nanti next class kita akan masuk pada binaan PLC lah. Binaan PLC dan kebaikan PLC. Okay. So saya rasa itu saja untuk kelas kita pada hari ini. Okay. So harapan saya agar anda dapat mengulang kaji dan review semula lah slide yang saya dah terangkan untuk memudahkan lagi kefahaman anda. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.